Hei, kawan-kawan. Nombor seperti agar-agar yang menyimpan rahsia di dalamnya, bukannya hanya untuk mengira jari kaki atau gula-gula. Jom main permainan menarik yang dipanggil punca digital, masuk untuk meremukan nombor. Ambil nombor besar seperti 9,86, tambah semua digitnya, 9 plus 8 plus 7 plus 6, 30. Masih terlalu besar? Remukan lagi, 3,3. Wah, punca digitalnya ialah 3, nombor kecil yang tersembunyi di dalam nombor besar. Trik menarik ini dipanggil pengurangan digital kumulatif, CDR, seperti menukar gula-gula besar menjadi gula-gula kecil dengan satu remukan besar. Allah menjadikan nombor begitu menarik, bukan? Al-Quran mengatakan, Dia mengajar kamu apa yang tidak kamu ketahui. Hebat! Jadi lain kali apabila kamu melihat nombor besar, coba remukannya dan cari punca digitalnya. Ia seperti mencari harta karun, di mana setiap nombor mempunyai kejutan. Masa berfikir, bila berapa strats pengemaran Jozen? Sebrek geskushab, lig melajikan. Nombor mana? Nah punca digital. Saat lihat atau lukiskan dia di wajah ini. Zoom, kawan-kawan. Bersiap sedia untuk pengembaraan ke dunia pengkomputeran kuantum, macam sarkas yang dibintangi titik-titik kecil yang dipanggil qubit. Ini bukan bit-bit biasa yang hanya duduk diam dan kata zo atau satu. Tak mungkin. Qubit ni macam akrobat kecil yang boleh jadi 0 dan 1 pada masa yang sama. Trik tu dipanggil superposisi. Bayangkan pisang yang berwarna kuning dan ungu sehingga kita tengok, lepas tu dia pilih satu warna dan kata, tada! Qubit pun macam tu, putar semua kemungkinan pada masa yang sama. Jadi komputer kuantum boleh selesaikan masalah besar dengan lebih cepat daripada siput berkuasa roket. Tapi tunggu, ada lagi keseronokan. Qubit ada kuasa super yang dipanggil keterikatan. Macam kembar. Kalau satu qubit buat tarian pelik, macam pusing atau goyang, kembar dia pun ikut sama. Walaupun dia jauh di Marik atau tengah makan kuih bulan. Mereka bersambung dalam pelukan super. Tak kira sejauh mana pun mereka pergi. Allah cipta dunia ni supaya semuanya terhubung, kan? Al-Quran ada sebut, dan kepunyaan Allah jualah apa yang gaib di langit dan di bumi. Maksudnya semua sambungan qubit ni adalah sebahagian daripada pelukan besar. Dia merentasi bintang-bintang. Wah, jadi pengkomputeran kuantum ni macam kemah sarkas yang penuh dengan qubit yang berpusing-pusing, menunjukkan kebijaksanaan Allah. Bersedia untuk sertai pesta kuantum? Masa berfikir. Kalau korang ada tabung kuantum atau arnab kuantum atau stokin kuantum, apa trik pelik yang dia akan buat dengan superposisi atau keterikatan? Lukis atau ceritakan kepada kawan tentang tarian pelik dia. Ingat tak blok binaan? Kepingan kecil berwarna-warni yang boleh kamu susun untuk cipta apa sahaja yang kamu bayangkan. Kamu susun tinggi-tinggi, satu atas satu, buat menara yang cecah langit, istana yang macam dalam cerita dongeng, dan siap boleh buat bandar yang meriah. Tahu tak? Allah guna nombor macam blok binaan untuk cipta segala benda dalam alam semesta. Macam mana kamu guna blok untuk bina ciptaan kamu? Allah guna nombor untuk cipta keajaiban kosmos. Daripada bintang-bintang yang berkelip di langit malam, setiap satu titik cahaya kecil dalam luasnya ruang angkasa, sampailah buah epal di atas pokok, tergantung dalam barisan yang sempurna, menunggu untuk dipetik. Semuanya bermula dengan nombor. Nombor adalah asas kepada semua yang kita lihat dan alami. 1 epal, 2 epal, 3 epal lagi. Setiap satu dikira dan diambil kira. 10 jari, 10 jari kaki. Setiap satunya sebahagian daripada kamu. Dan 20 kuku untuk ketuk pintu. Nombor bantu kita mengira, menyukat dan faham dunia di sekeliling kita. Nombor adalah alat yang kita guna untuk faham segala-galanya. Daripada butiran pasir yang paling kecil hingga ke galaksi yang paling besar. Ibarat kod rahsia dari Allah, tersembunyi di depan mata, menunjukkan kepada kita bagaimana semuanya bersatu dengan sempurna. Sama seperti kepingan teka-teki yang disatukan untuk membentuk gambar yang lengkap, nombor membantu kita melihat keindahan dan susunan dalam alam semesta. Nombor mendedahkan corak dan hubungan rumit yang membentuk fabrik realiti. Jadi lain kali bila kamu bermain blok binaan, ingatlah bahawa kamu sedang mencerminkan perbuatan penciptaan yang maha agung, menggunakan prinsip yang sama seperti yang Allah gunakan untuk membina alam semesta. Hebat, kan? Pegang topi kamu, sebab keadaan akan menjadi sangat-sangat pelik. Kita akan menyelami dunia di mana peraturan fizik biasa tidak lagi diguna pakai, dan yang luar biasa menjadi tumpuan utama. Disinilah keseronokan bermula. Dan percayalah, kamu tidak akan mahu ketinggalan walau sesaat pun.
Kuantum umpama dunia yang super-duper istimewa untuk benda yang sangat-sangat kecil. Bayangkan tempat di mana blok binaan terkecil alam semesta kita menjadi hidup dengan cara yang paling menarik. Ia adalah dunia yang sangat kecil, sehingga menentang pengalaman dan jangkaan seharian kita. Di sini, atom dan elektron menari dalam balet kosmik, mencipta pertunjukan yang memukau dan menakjubkan. Kita bercakap tentang sesuatu yang lebih kecil daripada kecil, lebih halus daripada halus. Coba bayangkan sebutir debu, kemudian kecilkannya sejuta kali ganda. Itulah dunia kuantum. Ia adalah tempat di mana skala sangat kecil, sehingga setitik debu pun kelihatan sangat besar jika dibandingkan. Dalam dunia ini, peraturan fizik klasik tidak lagi terpakai, dan sifat zarah menjadi satu misteri yang memujakan. Dan tahu tak, di dunia kuantum, benda tak semestinya ikut peraturan. Zarah-zarah ni bertindak dengan cara yang kita rasa mustahil. Mereka boleh bergerak dalam corak yang tak dapat diramalkan, muncul dan hilang, malah berubah bentuk dalam sekelip mata. Ia adalah tempat di mana yang mustahil menjadi mungkin, dan yang biasa menjadi luar biasa. Zarah boleh berada di dua tempat pada masa yang sama. Ya, betul tu. Dalam dunia kuantum, satu zarah boleh wujud di beberapa lokasi serentak. Ia seperti mempunyai kembar ajaib yang boleh berada di dua tempat pada masa yang sama. Fenomena ini, yang dikenali sebagai superposisi, mencabar pemahaman kita tentang realiti dan membuka dunia kemungkinan yang tidak berkesudahan. Ia seperti sihir, tetapi lebih hebat lagi, kerana ia adalah sains Allah. Dunia kuantum adalah bukti kerumitan dan keindahan ciptaan Allah yang luar biasa. Ia adalah peringatan bahawa terdapat lebih banyak lagi alam semesta kita daripada yang dapat dilihat oleh mata kasar. Jadi, semasa kita meneroka dunia yang menakjubkan ini, marilah kita mengagumi reka bentuk yang rumit dan kreativiti tanpa batas yang terletak di sebalik segala-galanya. Bersiap sedia untuk pengembaraan ke alam yang tidak diketahui, di mana sains dan keajaiban bertembung dengan cara yang paling menakjubkan. Komputer kuantum yang comel dari bab 2 bukan sekadar untuk pertunjukan. Mereka adalah penolong yang ceria, bersedia untuk menyelamatkan keadaan dengan Boeing yang kuat. Dengan qubit mereka yang pantas, mereka boleh melakukan beberapa perkara yang super-duper untuk menjadikan dunia tempat yang lebih bahagia dan ceria. Lihat cara-cara gila mereka membantu. Mencipta ubat. Komputer kuantum umpama ahli sihir yang handal mencampur ramuan. Mereka mencampurkan cebisan kecil lebih cepat daripada kamu boleh sebut abracadabra untuk menghasilkan penawar untuk hidung tersumbat dan perut yang sakit. Zap, selamat tinggal penyakit. Membaiki kerosakan planet. Mereka seperti pembersih gelembung. Mereka tahu cara menghilangkan udara kotor atau air tercemar, memastikan bumi kita sentiasa hijau dan biru. Pop-pop, pesta planet bersih. Mencari rahsia. Seperti detektif yang bijak, mereka menyelesaikan misteri nombor besar lebih cepat daripada sekelip mata. Mereka boleh menemui petunjuk tersembunyi untuk membantu guru, pembina, malah pembuat biskut. Senyap-senyap, dapat tangkap. Al-Quran juga suka kepada penolong. Ia mengatakan, dan berbuat baiklah, kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Ini bermakna apabila keseronokan kuantum bergabung dengan sikap suka membantu, ia seperti melakukan tarian gembira Allah. Kubit-kubit itu berputar dan bercahaya untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Dan itu adalah tepukan gemuruh daripada rancangan agung Allah. Jadi, komputer kuantum bukan sekadar helah sarkas, mereka adalah gadget lucu dengan hati yang baik, melompat-lompat untuk membantu semua orang. Nak jadi penolong juga? Mari kita bertindak. Masa berfikir, cara gila apa yang akan kamu bantu dengan kelucuan kuantum? Mungkin menghasilkan sinar geli hati untuk rakan yang sedih? Atau meletupkan gelembung untuk membersihkan lopak lumpur? Lukis idea penolong kamu? Atau ceritakan kepada rakan tentang kuasa luar biasanya yang melucukan? Zap-zap, kawan-kawan hebat! Komputer kuantum yang super kuat dari bab waktu macam mainan paling best dan meriah pernah ada. Tapi kita tak bolehlah nak pentingkan diri sendiri. Jom kita kongsi keseronokan ni supaya semua orang dapat sertai pesta kuantum. Al-Quran ada sebut, hendaklah kamu berlaku adil. Maksudnya, janganlah kita tamak. Semua orang berhak bergembira. Bayangkan mesin jeli kuantum yang mengeluarkan makanan ringan yang goyang-goyang untuk semua kawan-kawan, bukan untuk beberapa orang sahaja. Atau bayangkan alat penggeletek qubit yang boleh buat mainan untuk semua kanak-kanak, dari Timbuktu sampai ke belakang rumah korang. Allah bagi kita otak yang bijak untuk mencipta benda-benda yang hebat. Dengar ni,
Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama bebenda, semuanya. Yes, you're nine di unique cube fanatik pembicaraan, usabat simpan dan bersia. Lagi. What? Besok. Pesta meriah. Apa lagi ya kawan-kawan? Komputer kuantum yang canggih dari bab 4 tu dah bersedia nak bawa kita semua ke masa depan dengan laungan hore yang gemuruh. Dengan qubit yang berpusing-pusing, masa depan akan jadi satu pesta yang meriah. Pegang stokin korang kuat-kuat. Ni antara benda-benda menarik yang mungkin akan berlaku. Cipta papan luncur terbang yang boleh meluncur atas lopa air. Zoom. Tak basah langsung. Nah, berbual dengan ayam untuk tahu kalau mereka nak jagung lebih. Kok. Lagi tolong. Cipta kawan robot yang boleh geletek bulan. Bip pop. Bulan pun ketawa. Dalam Al-Quran ada tertulis, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Itulah Allah beri semangat. Teruskan teroka, wahai anak-anakku. Nombor-nombor yang menarik dan keajaiban kuantum, 2, adalah hadiah istimewa darinya. Dan masa depan adalah taman permainan untuk kita teroka lebih lagi. Setiap punca kuasa 2 dan qubit yang berpusing adalah petunjuk dalam pemburuan harta karun QTEOE-nya yang besar. Siapa tahu kejutan apa yang akan kita temui. Jadi, esok adalah hari yang penuh dengan kegembiraan. Komputer kuantum mungkin akan membawa kita ke dalam pengembaraan yang paling liar dan menyeronokkan. Gunakan imajinasi korang dan mari kita melangkah ke masa depan. Masa untuk berangan. Bayangkan satu ciptaan kuantum untuk masa depan. Apa ciri paling menariknya? Mungkin kapal angkasa yang boleh tiup buih atau robot yang boleh hasilkan biskut? Lukiskan atau ceritakan kepada kawan tentang idea menarik korang. Wah, hebatnya. Perjalanan kita memang gempa. Daripada nombor yang boleh dihimpit, keajaiban kuantum, ciptaan Allah yang hebat, alat-alat yang bantu, aktiviti berkongsi, dan juga aktiviti ISO. Memang seronok. Dan tahu tak apa? Koranglah bintang utama dalam pengembaraan ini. Korang sekarang dah jadi pengembara yang hebat, mencari keajaiban Allah macam mencari harta karun. Nombor-nombor yang dihimpit dan kubit yang berpusing tu. Itu baru permulaan rahsia-rahsia Allah. Dalam Al-Quran ada cakap, kami lebih mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Maksudnya, Allah tahu semua impian dan soalan-soalan korang. Dan dia sedang beri semangat. Teruskan, anak-anakku. Setiap kali korang menghimpit nombor, bayangkan kincir kuantum, atau impikan papan luncur terbang, korang sebenarnya sedang bermain di taman permainan Allah yang luas. Korang ada kuasa untuk bertanya, mencari, dan membantu. Macam alat-alat kuantum yang laju tu. Jadi, pakai kacamata ajaib korang dan masuk ke dalam dunia yang lebih seronok. Dunia Allah penuh dengan perkara yang menakjubkan. Masa berfikir, keajaiban apa yang akan korang cari seterusnya? Mungkin menghimpit nombor yang besar, bermain dengan alat kuantum, atau mencari tanda-tanda yang menarik. Tuliskannya, beritahu kawan, atau menari dengan gaya paling kelakar. Banyak lagi yang korang boleh buat, dan semuanya bermula dengan korang. Jadi, keluarlah, terokai, belajar, Karnus King. You've pop side. Goyang kaki, mari bergembira. Nombor bukan untuk mengira sahaja. Mereka bugi dalam corak Allah yang menarik. Ingat helah kita yang kenyal-kenyal dari bab 1? Ia dipanggil pengurangan digital kumulatif dan sudah tiba masanya untuk menari lagi. Ambil nombor melantun seperti 1, 2, 3. Tambahkan jari-jarinya yang bergoyang. 1, 2, 3, 6. Bum bum. 6 adalah punca digitalnya. Satu langkah riang dan ia sedia berbugi. Kenapa? Nombor bergoyang dan bergetar kerana Allah menjadikannya dengan rentak rahsia. Setiap picit menunjukkan mereka tidak rawak. Mereka mempunyai alunan. Bagaimana? Anda himpit nombor besar menjadi kecil, seperti 1, 2, 3 menjadi 6, dan dengarkan lagu bugi-bugi mereka. Ia seperti menukar bola disko gergasi menjadi kilauan kecil. Sebabnya, sungguh seronok melihat pesta tarian nombor Allah. Dia DJ paling hebat, menggabungkan matematik menjadi lagu yang rancak. Kesannya, Anda boleh bugi dengan matematik dan kehidupan. Semuanya mempunyai rentak yang lucu jika Anda menggoncangnya dan melihat dengan teliti. Al-Quran mengatakan, Allah menjadikan segala sesuatu dengan ukuran. Jadi nombor menari seperti yang dia kehendaki. Berputar, melompat menghimpit. Semuanya adalah sebahagian daripada rancangan kanak QE besarnya. Bab 3, di mana perkara yang paling bodoh pun sesuai bersama. Bersedia untuk menyertai lantai tarian nombor? Misamerkumken. Bukti cita.
Seperti Anda, edit porn Anda, ibikin mesin. Apa kalian sakar? Kani, di komunikasi ini, reo dan bovrere ini. Dalil. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit. Pusing-pusing, macam kacang yang melompat. Mari kita kembali kepada qubit yang lucu dari bab 2. Mereka seperti bintang kecil dalam komputer kuantum. Dan mereka ada helah yang dipanggil superposisi. Ini bermakna qubit boleh jadi 0 dan 1 pada masa yang sama. Macam kek cawan yang rasa coklat dan vanila, sehingga kita gigit, lepas tu, dia pilih satu rasa. Kenapa? Qubit berputar macam gasing Allah yang comel untuk tunjukkan keajaibannya yang hebat. Mereka tak membosankan. Mereka sangat sibuk macam mana? Mereka pusing setiap jawapan pada masa yang sama. Macam meneka semua rasa aiskrim dalam satu skup besar sebelum kita jilat. Sebab itulah komputer kuantum sangat pantas selesaikan masalah. Sebab keajaiban Allah sangat seronok untuk dilepaskan. Qubit macam mainan Allah di langit, berputar-putar. Kesimpulan, kamu juga boleh bermimpi dengan kreatif. Dunia Allah ada banyak ruang untuk idea kamu yang paling gila untuk berpusing dan bersinar. Al-Quran kata langit penuh dengan tanda-tanda. Dan qubit adalah seperti sentuhan kecil dalam pertunjukan besar dan meriah itu. Mereka sesuai dengan karya agung QOI Allah, bab 3, di mana semuanya adalah keajaiban yang menunggu untuk muncul. Bersedia untuk berputar dengan qubit? Masa berangan? Bayang kamu seorang qubit. Apakah dua benda lucu yang kamu boleh jadi pada masa yang sama? Mungkin katak menari dan sarung kaki menyanyi. Lukis diri kamu yang berpusing atau ceritakan kepada kawan tentang helah kamu. Dalil. Dia mengatur setiap urusan dari langit ke bumi. Bab, zoom zap, kawan-kawan. Qubit berputar dari bab 9 ada lagi helah menarik. Ia dipanggil entanglement. Itulah bila dua qubit jadi kawan baik kosmik, melekat macam roti sapu mentega kacang dan jam, tak kira berapa jauh pun mereka pergi. Kenapa? Qubit entangled ni macam kawan bintang Allah, menunjukkan cara dia menghubungkan semuanya. Macam mana? Kalau satu qubit bergerak macam menari funky chicken, kawannya pun ikut menari sama. Walaupun jauh di bulan atau sedang menghirup subbintang, mereka macam kembar dihubungkan dengan tali ketawa gaib Allah. Sebab permainan sambungan Allah ni memang seronok untuk dilihat. Dia pakar pelukan kosmik dan qubit membuktikannya. Kesannya, ketawa korang pun boleh sampai ke kawan jauh, sebarkan kegembiraan macam kawan entangled. Al-Quran kata Allah atur semuanya dari langit ke bumi. Jadi kawan bintang ni sebahagian daripada rancangan QOI besar dia. Qubit bergoyang bersama di seluruh galaksi. Itulah cara Allah kata, semuanya satu keluarga yang ceria. Bersedia untuk sertai keseronokan kawan bintang? Masa berfikir, siapa kawan bintang korang yang jauh? Mungkin sepupu, sahabat pena, atau kawan alien. Kedip mata pada mereka atau lukis korang berdua menari. Mungkin? Garrison Zap. Melusikan. Dalil. Dan pada sisi Allah jualah kunci-kunci semua yang gaib. Goyang-goyang kawan-kawan. Komputer kuantum yang hebat dari bab 2, dengan qubit yang berpusing-pusing, dan zap bintang. Sangat pintar kan? Tapi tahukah kamu? Otak Allah adalah raja kepintaran yang paling hebat, dan dia mengalahkan semua robot di alam semesta ini. Kenapa? Allah mempunyai otak yang paling besar dan hebat, karena dia tahu semuanya. Lebih banyak daripada komputer kuantum. Bagaimana qubit menyelesaikan teka-teki besar, seperti berapa banyak gula-gula yang muat dalam roket, lebih cepat daripada sekelip mata. Tetapi Allah sudah tahu setiap rahsia, dari bintang-bintang hingga ketawa kamu yang paling rahsia, tanpa berkelip. Sebabnya, dia guru yang paling hebat, ilmu kuantum hanyalah secebis kecil daripada pesta ilmu Allah yang maha hebat. Kesannya, percayalah pada rancangan Allah yang cemerlang. Ia lebih pintar daripada apa yang kita boleh fikirkan, jadi bermimpilah besar dan teruskan ketawa. Al-Quran mengatakan Allah memegang kunci kepada yang gaib, yang bermaksud dia mempunyai seluruh peta harta karun QOI, bab 3, di dalam kepalanya. Qubit mungkin berpusing dan zap, tetapi Allah adalah ketua segala keajaiban. Nombor, bintang, dan kamu. Bersedialah untuk bersorak untuk otak hebatnya. Masa bertanya, apakah rahasia lucu yang ingin kamu tanyakan kepada Allah? Seperti kemana stokin pergi apabila hilang? Atau berapa banyak bintang yang mempunyai titik-titik polka? Tulis soalan kamu atau bisikkannya dengan senyuman nakal. Dalil, dialah yang menurunkan hujan dari langit. Nom-nom. Ketawa riang. Komputer kuantum yang laju dengan qubit berputar mereka
boleh buat lebih daripada selesaikan teka-teki. Mereka boleh tanam makanan untuk semua orang. Bersedia untuk kegilaan kuantum yang lazat. Sebab alat kuantum bantu hasilkan makanan sedap. Sebab Allah mahu semua orang gembira dan kenyang. Macam mana? Mereka macam ahli sihir sayurati, tahu cara terbaik untuk tanam benih. Macam mana cahaya matahari buat lobak merah menari, atau macam mana hujan geletek buah tomato. Kubit laju mereka merancang lebih cepat daripada yang korang boleh sebut petir kilat. Sebab Allah turunkan hujan dan keenakan, dan muslihat kuantum kita bergabung dengannya untuk beri makan kepada dunia, kerjasama yang mengagumkan. Kesimpulan, korang boleh cipta keseronokan makanan untuk semua orang. Tanam, kongsi, dan ketawa seperti chef kuantum. Al-Quran kata Allah turunkan hujan dari langit, buat tumbuhan jadi wow! Komputer kuantum sertai pesta, bantu petani tanam banyak makanan. Lobak merah, biskut, malah tembikar yang besar. Semuanya adalah sebahagian daripada rancangan QTOE yang hebat, bab 3, untuk memastikan dunia ini ceria dan kenyang. Bersedia untuk makan dengan keajaiban kuantum? Masa berfikir, tanam snack kuantum, macam pisang melantun atau anggur ketawa. Apa rasanya? Lukis Yuis dan Wiyamadiyanian. Dalil telah timbul berbagai kerosakan disebabkan perbuatan tangan manusia. Pop-pop macam peniup buih. Komputer kuantum yang laju, bab 2, dengan qubit berpusing-pusing. Bukan sekadar untuk makanan, 12. Ia juga boleh membetulkan kesilapan kita. Masa untuk pembersihan bumi yang menggeletek dengan alat kuantum. Kenapa? Alat kuantum menghilangkan kekotoran kerana Allah mahu buminya ketawa hijau dan biru semula. Bagaimana? Mereka seperti wira peniup buih, menyelesaikan masalah besar, seperti membersihkan air kotor atau menghilangkan asap, lebih cepat daripada kuda Nil yang cegukan. Kubit, mereka berpusing untuk mencari helah pembersihan terbaik dalam sekelip mata. Sebabnya, Allah berfirman, kita yang membuat kekacauan. Jadi sangat hebat untuk menggunakan kelucuan kuantum untuk membersihkannya. Dia suka planet yang gembira. Kesimpulannya, Anda juga boleh menjadi penyelamat bumi. Fikirkan idea-idea lucu untuk memastikan semuanya berkilau dan menyeronokkan. Al-Quran memberitahu kita kekacauan berlaku kerana kita, tetapi penolong kuantum menyertai pasukan QOE Allah untuk membersihkan kekotoran. Sungai kotor? Zap! Bersih. Langit berasap? Puff! Jernih. Ia satu pembersihan adiwira yang lucu untuk dunia Allah yang besar dan bersemangat. Bersedia untuk meniup buih? Ia mengagulkan cuy. Berarti, for the gasu choiri, you might ban berdebub. Have you mencium nak chatting frintuan? Yes, can it fax it? It right tempered si hanish. Tosai. Hey! Dalil. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Gelembung-gelembung. Kawan-kawan ramuan. Komputer kuantum yang laju. Dengan kubit berputar mereka. Kembali lagi dan kali ini mereka sedang memasak penawar yang lucu. Ucapkan selamat tinggal kepada hidung tersumbat dan luka kecil dengan sedikit kuasa ramuan lucu. Kenapa? Alat kuantum membuat ubat kerana Allah mahu kita ketawa, bukan mengerang. Bagaimana mereka seperti ahli silap mata ramuan puff, mencampurkan cebisan kecil seperti debu pari-pari dan jus goyang, lebih cepat daripada tupai yang bersin. Kubit mereka menghasilkan resipi untuk membetulkan luka-luka dalam sekelip mata. Justifikasi, Allah adalah penyembuh utama, dan penolong kuantum menaburkan keajaibannya ke dalam ramuan lucu, kerjasama yang hebat. Implikasi, Anda juga boleh mengimpikan penawar untuk luka-luka. Allah ketawa apabila Anda membantu dengan ide-ide lucu. Al-Quran mengatakan, Allah menyembuhkan kita apabila kita sakit, dan komputer kuantum menyertai pasukan QOE-nya, Bigya, untuk menghasilkan ramuan. Fikirkan tonik geli atau balsam melenting. Semuanya adalah sebahagian daripada rancangan besar dan anehnya untuk memastikan kita sentiasa gembira. Bersedia untuk mencipta sedikit kuasa ramuan? Masal right. Faithing for your shoe, seperti lembaran atau glob ketawa. Apakah ada isi? Kusigai persili. Kes tayaj terhadap apus main Yolanda. Dalil. Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit. Pusing-pusing. Cerita pelik. Nombor bukan untuk tambah sahaja, mereka pencerita rahsia. Ingat helah lembik-lembik kita dari bab 1 dan rentak goyang-goyang dari bab 8? Itulah pengurangan digital kumulatif dan ia menumpahkan cerita-cerita lucu. Cuba nombor melenting ini, bapa 5, picit bahagian yang berkelas mimai-semiman. Tak ada, semiman ialah punca digitalnya, bersedia untuk membisikkan cerita lucu. Kenapa? Nombor menceritakan kisah lucu Allah,
kerana dia menyembunyikan keseronokan dalam setiap cubitan. Bagaimana? Anda kecilkannya, seperti Pop 5 menjadi 9, dan dengarkan cerita, mungkin tentang 9 ekor ara melompat atau 9 bintang yang menggelitik. Setiap punca adalah bab dalam buku ketawa besarnya. Justifikasi. Cerita nombor Allah terlalu seronok untuk dilepaskan. Dia pencerita paling lucu, mencampurkan matematik menjadi sihir. Implikasi. Cari cerita di mana-mana. Nombor adalah petunjuk gila kepada keajaiban Allah yang mengagumkan. Al-Quran mengatakan Allah menjadikan banyak tanda yang berbeza. Dan nombor seperti kata-katanya yang bergoyang dalam kisah Kultio, picit nombor, dan puff, sebuah cerita muncul, bersedia untuk menggeletek telinga Anda. Bersedia untuk menjadi detektif cerita nombor? Assalamualaikum. Saya fakar ben peti cerita gila ini. Jika dudio, mungkin niat ada stok kicit cerita tarian. Full cerita Anda, itu segini shan sistem tinta. Dalil, dia mengatur masa. Zoom zap, masa menggeletek. Komputer kuantum yang laju. Bab 2, dengan qubit berpusing mereka, kembali lagi dan mereka menggeletek masa seperti penyangat nakal. Bersedialah untuk melompat melalui semalam, hari ini, dan esok dengan sedikit kekonyolan kuantum. Sebabnya, alat kuantum mengacau masa kerana Allah menjadikannya sesuatu yang aneh dan menggelikan untuk dimainkan. Bagaimana? Qubit mereka bergerak pantas, seperti raksasa penggeletek masa. Mereka boleh menyelesaikan sesuatu lebih cepat daripada semata, hampir seperti mengintip balang biskut esok. Ia sihir yang pantas dan menyeramkan. Justifikasi. Allah adalah Raja Masa, dan helah kuantum menunjukkan kerja jam yang nakal dalam pelan kitab. Ia satu letupan untuk dilihat. Implikasi. Gunakan masa menggeletek Anda untuk keseronokan dan gelak ketawa. Allah melihat setiap saat yang lucu. Al-Quran mengatakan, Allah mengatur masa. Jadi pengganggu kuantum itu hanya menari mengikut rentak funkinya. Mereka mungkin tidak akan menghantar Anda ke zaman dinosaur belum, tetapi mereka membuatkan masa terasa seperti trampolin yang melenting. Bersedia untuk menggeletek jam, masa keajaiban. Zoom ke masa yang lucu dengan keasiban kuantum Anda, mungkin untuk mengganggu dinosaur, alias gula-gula masa depan. Kemana yang akan pergi? Lukiskan perjalanan masa Anda setelah ceritakan kepada rakan kelainan lucunya. Dalil, dan bekerjasamalah kamu dalam kebaikan. Pop-pop, kawan-kawan yang ceria. Komputer kuantum yang laju bab 2, dengan qubit yang berpusing-pusing. Terlalu seronok untuk disimpan sendiri. Jom kongsi keseronokan seperti party poppers. Masa untuk sebarkan keceriaan kuantum kepada semua rakan-rakan. Kenapa? Keseronokan kuantum lebih meriah apabila semua orang ketawa. Allah suka pesta yang meriah. Bagaimana kongsi idea-idea lucu seperti haiwan belon kuantum yang terapung dan menggeletek, atau mainan yang melompat untuk semua rakan Anda? Kongsi keajaiban seperti gula-gula di pesta piñata. Sebab Allah berfirman untuk bekerja sama dalam kebaikan, dan berkongsi keseronokan kuantum adalah pesta ketawa yang sesuai dengan rancangan QOI-nya. Bab 3. Masa untuk berpesta. Kesimpulan, Anda boleh bekerja sama untuk keseronokan. Kongsi kepada semua orang dan lihat senyuman mereka seperti popcorn. Al-Quran menggalakkan kerjasama. Jadi, party poppers kuantum seperti cara Allah berkata, sebarkan keceriaan, lebih baik daripada menyimpannya sendiri. Jom sebarkan keseronokan kepada semua orang. Bersedia untuk sebarkan keceriaan kuantum. Masa mengagumkan. Buka hadiah pesta kuantum seperti Tickletron atau Boingbot. Apa yang ada di dalamnya? Lukis hadiah Anda atau ceritakan kepada rakan tentang kejutan lucunya. Dalil, dia menciptakan kamu berpasang-pasangan. Kliklah, kawan teka-teki. Semua benda dalam dunia Allah yang ajaib ini bersatu macam teka-teki yang unik, nombor-nombor yang komel, kubit yang berpusing-pusing, Bafnan, dan kamu. Dah tiba masa untuk puzzle palooza yang besar dan meriah. Kenapa Allah jadikan semuanya macam teka-teki yang melucukan? Sebab dia suka bila cebisan-cebisan ini bersatu. Nombor, kawan-kawan bintang, dan kanak-kanak yang suka keketawa. Macam mana kubit terikat? 10 bersatu macam kembar yang suka bergurau, dan punca digital bergabung menjadi cebisan-cebisan kecil, macam 45 jadi 9. Semuanya sesuai dalam rancangan QTOI-nya. Keep up, klik-klik. Sebab teka-teki Allah ni memang seronok diterokai, dipakar dalam pasangan main sama-sama. Kita dapat main sama-sama. Kesimpulan, kamu adalah cebisan yang comel dalam rancangan besarnya yang menyeronokkan. Semua yang kamu buat ada tempat yang hebat.
Al-Quran kata Allah cipta berpasang-pasangan. Jadi nombor menari bab 8, kubit berpusing bab 9, dan kamu melompat. Semua bersambung dalam karya agungnya yang unik. Macam pesta teka-teki kosmik di mana setiap sentuhan dan percikan ada tempatnya. Bersedia untuk cari cebisan kamu? Masa berangan, bayangkan diri kamu sebagai cebisan teka-teki dalam rekaan agung Allah. Lukis atau gambarkan rupa cebisan kamu dan bagaimana sesuai dengan yang lain. Jom, satukan semuanya. Kawan teka-teki. Dalil, berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah. Dan perhatikanlah ketawa riang. Dunia Allah penuh dengan keajaiban yang lucu dan tak pernah berhenti. Dari nombor-nombor yang kuambasiu sampai ke kuantum yang menggelitik, penolong yang bertenag, naga penbelas, dan cebisan teka-teki, sentiasa ada benda-benda menarik untuk ditemui. Kenapa? Dunia Allah ni macam taman permainan yang gila-gila sebab dia nak kita terus mencari keajaiban. Macam mana? Tanya soalan-soalan yang melucukan. Macam, kenapa bintang berkelip? Dan terokai. Picit nombor, putar kuantum atau intai awan, setiap lompatan adalah pengembaraan baru. Sebab, Al-Quran suruh kita tengok sekeliling, jadi keseronokan takkan pernah habis. Allah ada banyak kejutan. Kesimpulan, awak adalah penjelajah yang tak pernah jemu. Teruskan melompat dan Allah akan tunjukkan lebih banyak keajaiban. Rancangan Kidoi Allah, bab 3. Adalah pesta ketawa yang tak pernah berakhir. Nombor, benda-benda kuantum, dan awak hanyalah permulaan. Al-Quran bersorak, pergilah lihat. Jadi pakai kasut ceria awak dan lompatlah ke dalam keseronokan abadi. Bersedia untuk terus berseronok? Masa mengeksplorasi. Bayangkan diri awak dalam pengembaraan tanpa henti di dunia Allah. Lucas, Alshir, bermain bola perempuan ready. Yumpini atau boy yang ada 10 kerja. Sudah buat eksplorasi harus tidak? Dalil, sesungguhnya kami telah jelaskan tanda-tanda kebesaran kami. Wow, hebatnya. Selepas kita main dengan nombor bila, pusing-pusing kubit bab mian dan lompat-lompat dalam permainan teka-teki Allah belas, jom kita bongkarkan rahsia nombor dan kuantum ni sangat-sangat istimewa dalam dunia Allah yang mengagumkan. Kenapa? Sebab dia orang ni hadiah Allah yang paling unik. Nombor yang banyak dan helah kuantum yang pantas menunjukkan kebijaksanaan Allah kepada penjelajah kecil macam korang. Kita main dan belajar untuk intai rahsia Allah yang mengagumkan. Macam mana? CDR kecilkan nombor besar jadi kecil. Contohnya minus 9 plus 9 dengan 22, 29. Dan kuantum putar setiap idea pelik serentak, macam sarkas atas roket. Bersama-sama dia orang jadi pasukan hebat yang buktikan dunia Allah ni satu letupan yang menyeronokkan. Kepentingannya, gabungan ni sangat penting sebab dia satukan matematik, sains, dan kebesaran Allah dalam satu ikatan yang menakjubkan. Ia seperti peta harta karun di mana X menandakan keagungan Allah. Nombor dan kubit adalah petunjuknya. Kesannya, korang semua budak yang bijak. Mengira gula-gula atau mengimpikan kucing kuantum bermakna korang sedang menari dalam pelan QTOE Allah. Teruslah jadi genius yang ceria selamanya. Al-Quran mengatakan Allah telah menjelaskan tanda-tanda dan nombor menari bab 8 sementara kubit berputar pul untuk menunjukkan kecemerlangannya. Dia orang istimewa sebab dia orang seronok membablas dan sesuai dengan teka-teki Allah. Bab 13. Bersedia untuk bersorak untuk pasangan hebat ni? Masa mengejutkan. Campurkan satu nombor dengan satu putaran kuantum. Macam 12, 1 plus 2 wewel dia dengan kubit yang berpusing. Harta karun apa orang jumpa? Mungkin kucing kubit berkaki 3 yang cengil. Lukis atau ceritakan kawan penemuan menarik korang. Dalil, dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Galaksi yang menggelitik. Bagaimana jika nombor-nombor yang lembut, bab 1, dan alat-alat kuantum yang komel, bab 2, bergabung untuk mengadakan karnival kosmik yang meriah? Bayangkan sebuah alam semesta di mana punca dan kubit berkeliaran dengan bebas, dan Anda adalah ketua sarkas. Mengapa? Nombor dan kuantum adalah bintang sarkas Allah yang lucu. Mereka boleh mencipta dunia yang aneh kerana dia suka keseronokan. Bagaimana? Hancurkan nombor seperti 66, 66, 12, 1 plus 2, 3 dan gabungkan dengan putaran qubit. Boom! Tiba-tiba 3 planet yang menggelitik muncul, terikat dengan bulan-bulan yang geli hati. Ia adalah gabungan kosmik di mana matematik dan kuantum berpesta lap dalam sebuah karnival. Justifikasi Allah menjadikan langit sangat hebat dan menggabungkan nombor dengan qubit adalah cara yang lucu untuk melihat keajaiban QOE-nya. Bab 3. Ia adalah letupan kebenarannya.
Implikasi. Anda boleh membayangkan karnival Anda sendiri. Alam semesta Allah adalah taman permainan Anda. Jadi tambahkan sedikit kelucuan dan saksikan ia melambung tinggi. Al-Quran mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu dengan kebenaran, dan karnival ini adalah sebahagian daripada pertunjukannya yang besar dan meriah. Bayangkan planet dengan roller coaster berakan nombor atau awan popcorn berkuasa qubit. Semuanya adalah sebahagian daripada rancangannya yang menggelitik. Bersedia untuk menjalankan sarkas kosmik? Masa berfikir. Bina karnival kosmik Anda sendiri. Hancurkan nombor seperti umur Anda dan tambahkan percikan kuantum. Jenny, beragam yang maculis, belum seperti kon management sense. Cerdas dengan pakai cistuaki, boleh beri lucunya. Dalil, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak di bumi, melainkan Allah yang memberi rezeki. Raungan-raungan, gelak, ketawa. Bagaimana kalau nombor-nombor yang lembut, bab 1, dan benda-benda kuantum yang lincah, bab 2, menjadikan haiwan kawan-kawan yang comel? Selamat datang ke zoo haiwan kuantum, di mana kubit dan punca menjadikan haiwan-haiwan menjadi liar dengan kenakalan. Sebabnya, haiwan adalah kawan-kawan Allah yang gila-gila dan mencampurkannya dengan nombor dan kuantum menjadikan pesta yang meriah. Caranya, hancurkan nombor seperti 24, 26, dan gabungkannya dengan putaran qubit, bab 9. Puff! 6 ekor zirafah yang comel muncul, terikat dengan 6 ekor kura-kura yang menggeletek. Bab 10. Kubit membuat mereka menari, dan punca mengira gelak tawa mereka. Sebabnya, Allah menjaga setiap makhluk, dan zoo yang komel ini menunjukkan kasih sayang kionya. Nombor dan kuantum hanya menambah jalur-jalur yang lebih gila. Kesimpulannya, Anda juga boleh menjadi penjaga haiwan. Bayangkan haiwan-haiwan yang comel dan saksikan mereka melompat-lompat di dunia Allah yang besar dan lucu. Al-Quran mengatakan, Allah memberi makan kepada setiap makhluk. Jadi bayangkan gajah yang dikuasakan kuantum, meniup belalai gelembung, atau monyet punca nombor berayun di atas pokok anggur yang berbintang. Ia adalah zoo di mana keajaiban Allah mendapat ekor yang lebih menggeletek. Bersedia untuk melepaskan haiwan-haiwan itu? Masa mengagumi, cipta haiwan kuantum Anda sendiri. Hancurkan nombor, seperti umur haiwan pelihara Anda, dan tambahkan percikan kubit. Apakah itu? Arnab yang melompat-lompat, atau kuda belang yang gembira? Lukiskan rakan zoo Anda, atau ceritakan kepada rakan tentang helah lucunya. Gambaran besar, dari nombor kecil ke kemungkinan tidak terbatas. Fikirkanlah. Semuanya bermula dengan nombor mudah, 1, 2, 3. Tetapi kemudian dengan kuasa Allah yang luar biasa, nombor-nombor itu berlipat ganda dan bergabung dalam pelbagai cara untuk mencipta segala-galanya. Daripada semut terkecil hingga ke gunung terbesar, daripada bisikan paling lembut hingga ke dentuman guru paling kuat, semuanya kembali kepada nombor dan keajaiban kuantum. Teruslah meneroka, pengembaraan tidak pernah berakhir. Jadi, pengembara cilik, tunggu apa lagi? Dunia ini umpama lautan luas, penuh dengan penemuan menakjubkan yang menanti untuk diterokai. Bacalah buku, tanyalah soalan, dan jangan pernah berhenti rasa ingin tahu tentang ciptaan Allah. Semakin banyak Anda belajar, semakin akan sadar betapa banyak lagi yang boleh diterokai. Alam semesta penuh rasa syukur kepada Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita luangkan masa untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Terima kasih ya Allah atas keajaiban nombor, keunikan kuantum dan peluang yang tidak terhingga di alam semesta ciptaan-Mu. Kami berjanji untuk menggunakan rasa ingin tahu dan kebaikan hati kami untuk meneroka ciptaan-Mu dan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Tomat, Brian, penghubung berakhir di sini. Atau kau masih benar-benar berakhir. Setiap lagi, setiap berakhir, langsung berserabi. Teruskan bertanya, teruskan percaya kewajiban ciptaan semesta nanti ija.